Baik, muka surat 22, perbahasan berkaitan dengan hukum syarak pada mempelajarinya. Hukum syarak pada mempelajari ilmu tauhid. Baik, Syekh Muhammad Al-Hashimi rahimahullahu ta'ala berkata, Syekh Muhammad Al-Hashimi ini guru peringkat yang ketiga kepada guru saya. Saya belajar dengan Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani. Syekh Yusuf belajar dengan Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa belajar dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi. Itu yang saya maksudkan, dan insya-Allah buku ni pun dia akan menceritakan sedikit sebanyak bahawa salah satu daripada disiplin ilmu Islam ataupun tradisi ilmu Islam, mesti ilmu ini diwarisi. Dan siapakah yang mewariskan ilmu itu? Alim ulama. Sebab tu disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama tu adalah pewaris Nabi. Apa yang ulama warisi daripada Nabi? Ilmu-ilmu. Habis kita hari ini yang kita belajar ilmu ni adalah daripada ilmu yang diwarisi. Daripada guru ke guru, sampailah kepada Sayyidina Nabi SAW. Saya lupa ingat, mungkin di belakang ni ada, ataupun kalau tak ada nanti akan datang nanti. Saya akan baca sanad-sanad ilmu ini dan mengijazahkan kepada puan-puan dan tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan mewariskan ilmu tauhid itu kepada anak-anak cucu. Ya, supaya ilmu itu dia meresap masuk ke dalam diri kita. Macam kita ni lah. Kenapa kita kata ni anak cucu saya ni? Sebab dia ada silsilah. Apa? Kalau kita silsilah darah daging, maka sama juga ilmu. Nanti jangan pula mengaku ni cucu saya tapi cucu orang, jangan ya. Ni cucu siapa ni? Cucu saya. Oh, anak yang keberapa? Bukan anak orang. Ni mana boleh mengaku gitu. Sama juga ilmu tauhid. Ilmu tauhid saya berpegang ni dengan benar, dia dengan benar, dengan betul, dengan sahih. Sandaran kepada siapa? Tak tahu pada siapa-siapa. Ni tak boleh. Mesti sandarannya kepada guru saya. Siapa guru kita? Sampailah. Dan dia tak boleh nak tipu. Kalau tipu pun tuan-tuan sekalian, dia tak akan ada keilmuan tu dalam diri dia. Dia tak ada kesan. Oleh ni saya nak sebut sedikit lah. Syekh Muhammad Al-Hashimi ni guru kepada guru dan kepada guru saya. Saya ulang lagi sekali. Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Bakhur Al-Hasani belajar dengan Syekh Abdul Qadir Isa. Syekh Abdul Qadir Isa belajar dengan Syekh Muhammad Al-Hashimi. Syekh Muhammad Al-Hashimi itu belajar dengan Syekh Mustafa Al-Alawi. Ada satu kitab yang saya baca. Baik. Beliau mengatakan sesungguhnya mengetahuinya, iaitu mengetahui ilmu tauhid, belajar ilmu tauhid adalah fardu ain. Apa makna fardu ain? Wajib ke atas setiap mukallaf. Setiap kita ni wajib. Ya. Dengan dalil. Wajib tu pula, wajib belajar dengan dalil. Dalil tu pula, dalil ijmali. Dalil secara ringkas. Pertama, wajib belajar ilmu tauhid. Belajar tu mesti belajar dengan dalil. Jangan belajar faham umum macam tu atau ikut-ikut orang. Allah Ta'ala wujud tak? Wujud. Mana dalil? Tak ada dalil. Habis yang kata wujud tu, ustaz tu cakap. Sebab belajar dengan ustaz tu kan. Ustaz tu cakap. Nasib baik ustaz tu cakap betul. Kalau ustaz tu cakap tak betul, ada ke ustaz cakap tak betul? Ada. Contohnya, ustaz tu kata Allah di atas langit. Tak betul. Langit yang keberapa? Kalau ustaz tu cakap di atas langit, tanya dia, langit yang keberapa? Dia kata mesti langit yang ketujuh. Tak munasabah langit pertama. Maknanya kalau Allah duduk langit pertama, ada benda yang lebih tinggi pada Allah. Langit kedua, langit ketiga. Mesti Allah duduk langit yang ketujuh. Kita bertanya balik. Kalau duduk langit yang ketujuh, bukan ada lagi yang lebih tinggi pada langit. Namanya arash. Maka ada benda lebih tinggi pada Allah. Sudah. Maka ada ustaz lain pun cakap, kalau macam tu Allah duduk atas arash sajalah. Pula. Atas langit ke atas arash? Maka pening orang. Kerana apa? Kerana ada juga ustaz yang cakap tak betul. Kenapa pula ustaz tu cakap tak betul? Habis dia jadi ustaz macam mana pula? Kalau dia tak betul. Sebab dia mengaji di tempat yang tak betul. Sebab tu di luar sana ada akidah Syiah. Tahu ya? Syiah tu, apa dia? Syiah ni sampai tahap dia kata Sayyidina Ali tu Tuhan. Itu Syiah. Maknanya ada di luar sana manusia yang tak betul.
Syiah tu ada ulama tak? Ada ulama-ulama Syiah. Apa dia panggil? Imam. Imam 12. Sehingga mereka mengangkat kedudukan imam tu sama taraf dengan nabi-nabi dan yang dapat wahyu. Maknanya ada tak ulama-ulama di kalangan di luar sana, adanya ulama Syiah, ulama Mu'tazilah, ulama Jabariyah yang sesat. Sebab tu kita kena ada sandaran. Okey, selesai insya-Allah ya. Jadi hukumnya wajib fardu ain. Wajib fardu ain, fardu ain. Setiap mukallaf. Baik, dengan dalil, kena ada dalil. Allah wujud, wujud. Mana dalil? Secara ringkas sahaja dalilnya. Wujudnya alam ini, adanya alam ini. Selesai, dah selesai. Maknanya kita tahu dan kita faham, kita tahu dalil. Iaitu dengan mengetahui bahawa kewujudan Allah itu buktinya pada wujud makhluk yang mana Allah lah yang menciptanya. Ini okey, ringkas ya. Sempat tulis tak ni? Tak sempat ya? Janji faham. Okey. Buku tu sepatutnya saya ambil dengan Kak Wan petang ni. Rupanya kelas dia petang ni. Kelas dia tak mula lagi. Ingat mula awal. Kalau mula awal tu saya boleh ambil dengan dia. Saya bawa ke sini sebelum daripada ni. Okeylah, tak apalah, nanti akan datang lah insyaAllah ya. Lagipun ni tak belajar lagi ni. Baru mukaddimah baru ni. Muka surat 22 ni. Baru permulaan. Baik. Seterusnya kita baca di sini lagi. Adapun dalil-dalil tafsili. Apa makna dalil tafsili? Dalil terperinci. Jadi dalil ni ada dua. Ya, kalau nak belajar tentang Allah, mesti tahu dalil. Dalil ada dua. Apa makna dalil? Petunjuk. Itu dalil. Apa dalil yang menunjukkan Allah tu wujud? Apa petunjuk yang Allah tu wujud? Itu maksudnya. Dan dalil ada dua. Satu dalil ijmali, bahasa Arab. Dalil ijmali. Dalil secara ringkas, secara umum. Yang kedua, dalil tafsili. Apa makna tafsili? Secara terperinci. Ya. Orang-orang tertentu mesti tahu dalil terperinci. Supaya apa? Supaya kalau ada orang yang menimbulkan keraguan tentang Allah, orang tersebutlah yang akan berdepan untuk menjawab persoalan itu agar orang ramai mendapat jawapan yang tepat. Kalau macam kita ni kan, kita orang awam ni, kalau datang orang yang mengelirukan kita tentang Allah, payah kita nak cakap. Payah kita nak jawab. Contohlah ya, ni contoh yang sama lah, mana-mana tempat saya bagi tahu. Ya, contoh, kalau dia tanya kita, Allah berkuasa tak? Berkuasa tak Allah? Berkuasa. Kalau Allah tu berkuasa, boleh tak dia cipta Tuhan satu lagi? Ya? Boleh tak? Tak boleh. Kalau tak boleh, tak cukup berkuasa. Kalau kita jawab tak boleh, dia kata, kalau macam tu Allah, kalau macam tu Tuhan kamu tak cukup berkuasa. Boleh tak? Dia tanya lagi sekali. Tadi kata Tuhan tu berkuasa. Kita pun dah mula. Sudah. Sebab tu kena belajar. Dalil ada dua. Satu umum. Satu lagi terperinci. Tapi yang terperinci ni bukan kita orang awam lah. Ulama-ulama tu. Kalau kita, jadi kita macam mana? Kena kembali balik pada ulama. Habis nak jawab yang tadi. Kita belajar dulu. Kena jawab sekarang. Jawab sekarang ya. Okeylah. Dah suruh jawab sekarang je lah. Allah tu berkuasa tak? Berkuasa. Boleh tak Allah cipta Tuhan satu lagi? Boleh. Tapi yang dicipta tu bukan Tuhan. Kerana yang dicipta itu makhluk. Tuhan tu pencipta. Kalau benda tu dah dicipta, itu bukan Tuhan. Bolehlah dia cipta. Tapi bukan Tuhan. Tak, saya suruh cipta Tuhan. Faham tak pencipta dengan yang dicipta? Kita tanya dia balik. You faham tak pencipta dengan yang dicipta? Bila mana sesuatu itu pencipta, maka dia Tuhan. Yang dicipta itu, walaupun nak bagi nama Tuhan pun, dia bukan Tuhan. Okey tak? Nak jadi nama apa? Nak bagi nama apa? Bagilah nama apa pun. Dia bukan Tuhan kerana dia telah dicipta. Dicipta itu makhluk. Itu je nak jawab. Itu je lah. Yang tu dah kena perinci sikit. Tanyalah lagi. Jadi kita jangan jawab lebih-lebih. Tanya pula. Nak tanya apa? Tunggu dia pun tak tahu nak tanya apa juga. Kalau tak tahu nak tanya, kita tanya dia balik. I dengar you punya Tuhan ada 3. Tanyalah dia balik. Dia kata ya. Tuhan apa? Dia kata ada Tuhan anak. Maknanya Tuhan tu ada anak lah. Dia kata ya. Ada berapa anak Tuhan? Kita tanya dia balik. Dia kata ada 1. Kalau 1, Tuhan you tak cukup kuat. Saya ada 3 anak. Boleh?
Itulah kita kata hujah-hujah kita. Tadi dia kata Tuhan kita kuat, suruh cipta Tuhan satu lagi. Kita tanya dia, Tuhan dia kuat tak? Dia kata kuat. Sebab ada 3. Dia kadang-kadang dia hujah. You punya Tuhan ada 1, dia kata. I punya Tuhan ada 3. 1 dengan 3 mana kuat? Dia pun kata kuat 3 lah kan. Mana kuat 1? Kalau you punya Tuhan 3 kuat, Tuhan you ada anak tak? Mesti dia jawab, sebab ada Tuhan anak. Dia kata ada 1. Kalau 1 tak cukup kuat. Puan ada berapa anak? 5. Kita lagi kuat. Betul ya? Tu tak minum power root lagi tu. Tak adalah tu. Kita, ini akal. Maknanya tu hujah secara terperinci. Okey, you ada apa lagi nak tanya soalan? Ada kan kita cerita dulu. Orang kafir kan dia kata, nampak tak jam? Nampak. Apa makna nampak? Ada. Nampak tak lampu? Nampak. Kalau nampak, ada. Nampak tak mikrofon ni? Nampak? Nampak, ada. Nampak tak Tuhan kamu? Tak nampak. Maknanya tak ada. Ni hujah dia ni. Kita pun tanya balik. Nampak tak otak you? You nampak tak otak you? Tak nampak. You tak ada otak. Yang nampak kepala bukan otak. Betul ya? Kita pun cakap kat dia, you tak ada otak. You nampak tak leher you? Leher. Ada nampak? Jangan tengok cermin. Tak aci. You nampak tak leher you? Tak nampak. You hantu. Tak ada leher. Ni hujah-hujah ni kan. Sebenarnya dengan Islam ni, hujah akal pun tak mampu nak lawan. Bagaimana hujah Quran? Daripada Allah dan Rasul. Okey, selesai insyaAllah ya. Lama pula mengaji. Dah terperinci? Tak ada, okey. Baik, okey. Seterusnya. Ada pun dalil-dalil tafsili, dalil terperinci, yang mana dengannya mampu menentang syubhat-syubhat. Apa makna syubhat? Kesamaran-kesamaran yang ditimbulkan. Maka ianya fardu kifayah. Ada yang kena belajar, kita pun dah tak payah. Fardu kifayah kan? Ustaz belajar je lah. Saya tak payahlah. Jadi apa-apa tanyalah tok-tok guru kita. Kerana mereka lebih mahir. Ustaz tak cukup mahir juga. Tok-tok guru lebih mahir. Di mana jika sebahagian individu dalam umat Islam mempelajarinya, maka gugurlah tuntutan daripada yang selebihnya. Itu makna fardu kifayah. Kita dah faham dah. Imam Al-Baijuri menyebut bahawasanya, inilah dia. Sedangkan sebahagian pihak mencela ilmu kalam. Ya, inilah dia. Maknanya apa? Sesuatu yang kita kena belajar secara terperinci dan secara umum agar mampu menjawab persoalan-persoalan, sedangkan sebahagian mencela ilmu kalam. Baik, ilmu tauhid dia ada beberapa nama, ada 11 nama. Ada nama ilmu akidah, ada nama ilmu tauhid, ada nama ilmu kalam. Apa lagi nama dia? Tu tengok sebelah tu. Muka surat 21 tu. Ada nama fiqhul akbar, dia ada sebelah. Di sini dia tulis berapa ya? 5. Ada lagi dinamakan 11 ilmu. Ilmu kalam ni namanya ada 11. Apa makna ilmu kalam? Ada setengah pihak mencela ilmu kalam, ilmu tauhid. Kerana ilmu tauhid ni membahaskan macam tadilah. Bagi dia tak perlu sampai ke tahap itu. Tapi kalau ada syubhat-syubhat, kesamaran-kesamaran, kekeliruan yang ditimbulkan kepada umat Islam, kita kena belajar untuk kita jawab. Jangan biarkan begitu. Macam tengok yang duk berdebat kan, berdebat dengan apa? Dengan padri-padri. Ramai kiai-kiai yang berdebat dengan padri di belah Indonesia. Itu tu akal tu. Kalau guna Quran, dia pun tak percaya pada Quran. Kita nak berhujah dengan dia dengan Quran. Sedangkan dia Quran pun dia tak percaya. Akhir sekali, kan kita dah cerita dia berhujah macam mana. Dia kata Yesus tu Tuhan. Ya ke kita tanya dia Yesus tu Tuhan? Mana dulu alam ini dengan Yesus? Yesus tu kan datang kemudian. Sebelum tu kan ada Nabi-Nabi. Betul ya? Yesus tu kan Nabi Isa. Dia kata Tuhan. Sebelum Nabi Isa kan ada Nabi Musa. Sebelum tu ada Nabi Harun. Sebelum tu ada Nabi, macam-macam Nabi Adam. Kenapa Tuhan datang kemudian daripada Rasul-Rasul? Patutnya Tuhan tu yang mengutus Rasul. Jadi kita tanya dia, Musa. Dia panggil Musa tu siapa dia panggil? Moses. Moses tu siapa kalau kita tanya dia balik? Dia kata Rasul. Habis kalau Moses tu Rasul, Yesus tu Tuhan, kenapa Tuhan datang kemudian daripada Rasul? Dia pun terpingar dah. Bumi ni siapa cipta? Mesti Tuhan yang cipta. Habis kenapa Yesus dengan bumi? Bumi dulu. Siapa cipta bumi pula? Dia pun pening pula. Lepas tu Yesus dah meninggal sekarang kan? Dia kata meninggal.
Siapa yang cabut nyawa Tuhan? Sudah. Ni benda-benda gini dia pun tak boleh nak jawab. Dia kelirukan kita, kita kelirukan dia balik. Siapa cabut nyawa Tuhan? Tuhan cabut nyawa Tuhan sendiri. Habis siapa yang mati? Yang cabut tu ke yang kena cabut? Yang cabut dengan yang kena cabut tu orang yang sama, mati kedua-dua. Jadi Tuhan pun mati. Habis kalau Tuhan dah mati, siapa yang tak beralam ni? Sekarang ni siapa tak dah? Yesus dah mati dah, Tuhan dah mati. Benda-benda begini ni, kadang-kadang dia sendiri pun dah tak boleh nak jawab. Tapi memang dia tahu pun, sebenarnya dia tahu dia sesat. Cuma dia nak menyesatkan orang Islam. Nanti tak ada geng pula dalam neraka. Mesti dia kena ada teman. Macam syaitan pula. Syaitan dah tahu dah. Dia sesatkan orang Islam pun. Dia tak akan selamat juga pun. Dia selamat tak? Dah, Allah dah laknat dia. Maknanya dia confirm neraka. Dia confirm neraka. Tapi dia sunyi lah. Takkan nak duduk seorang. Maka dia godalah manusia yang ditipulah manusia. Sebab dia nak temankan dalam neraka. Waliyazubillah. Baik, kemudian maka ia ada pandangan yang sangat lemah dan tidak syak lagi bagi akal akan kerosakan pendapat ini. Yang mengatakan ilmu kalam tu tak boleh belajar. Ilmu tauhid tak boleh belajar. Ada pun perkataan salaf yang ni kita baca cepat sikit aja. Ni panjang juga tapi dia perbahasan menambahkan pengetahuan umum. Ada pun perkataan salaf, ulama-ulama yang terdahulu yang diriwayatkan yang mencela ilmu kalam, maka ianya kembali kepada dua sebab yang utama. Ni nak bahas ke tidak? Sebab yang ini sekadar pengetahuan umum yang kalau kita tahu pun okey, kalau kita tak tahu pun tak apa. Dia perbahasan-perbahasan akademik. Okey, muka surat 24 tu. Kesimpulan, kita baca kesimpulan. Tu yang mudah kita nak pegang. Kesimpulan daripada Imam Al-Baihaqi berkata, Al-kalam al-mazmum innama huwa kalamu ahli al-bid'ah alladhi yukhalifu al-kitab was sunnah. Fa ammal kalam, baik kita terus terjemahlah cepat sikit. Ilmu kalam yang tercela adalah ilmu kalam ahli bid'ah yang menyalahi Al-Quran dan sunnah. Ilmu kalam, perbahasan tauhid yang dalam-dalam ni, yang beza pandangan itu, pandangan ini, ada setengah ulama mengatakan dianya tercela kalau sekiranya dia bercanggah dengan Quran dan sunnah. Tetapi fa ammal kalam, adapun ilmu kalam allazi yuwafiqul kitab was sunnah, yang dia ni bertepatan, bersesuaian dengan Al-Quran dan sunnah, dan dijelaskan pula dengan akal dan pemerhatian, bil akli wal ibrah fa innahu mahmudun, maka dia terpuji. Jadi kalaulah kita belajar ilmu kalam, ilmu yang perbahasan panjang-panjang yang saya cerita tadi, debat-debat tadi, yang terperinci tadi, maka ianya terpuji sekiranya dia tidak bercanggah dengan Quran dan sunnah dan dia menepati kewarasan akal. Ya, ada setengah-setengah orang mengaji ini sampai tahap tak logik pada akal. Ya, yang membahaskan itu yang tercela. Wallahu alam. Selesailah di situ. Muka surat 25. Muka surat 25, permasalahan yang akan kita belajar dalam ilmu tauhid. Yang ni saya cakap mudah jugalah ya. Puan-puan balik rumah baca sendiri ataupun tak baca pun tak apa. Ya. Yang tak ada kitab lagi tak payah baca. Okey. Ilmu tauhid ni dia ada, tapi dalam ni dia hanya sebut 3. Ada kitab-kitab disebut 4. Apa makna permasalahan yang kita nak kena belajar? Pertama, bab ketuhanan. Ilmu tauhid, apa perbahasan dia? Apa masalah yang kita nak belajarnya? Bab ketuhanan. Yang kedua, bab kerosolan atau kenabian. Bab kenabian. Yang ketiga, bab sam'iyat, perkara-perkara gaib. Tu yang bawah tu nama sam'iyat, perkara gaib. Yang ketiga, yang keempat ialah berkaitan dengan al-hawadis, al-makhluqat, bab-bab berkaitan dengan makhluk. Tu kalau belajar tauhid mesti belajar 4 ni. Bab ketuhanan, bab kenabian, bab perkara-perkara gaib yang dikatakan sam'iyat, ya, ataupun ghaibiyat. Itu istilah dalam bahasa tauhid, sam'iyat ataupun ghaibiyat. Yang keempat, bab berkaitan dengan makhluk. Kenapa kena belajar juga tentang makhluk?
Kerana kita kena kenal makhluk. Kalau kita tak kenal makhluk, bimbang-bimbang, kita samakan makhluk dengan Tuhan. Ramai manusia yang menyamakan makhluk dengan Tuhan sebab dia tak tahu apa tu makhluk. Apa makna makhluk? Yang tadilah yang kita kata, yang dicipta. Kalau yang dicipta, takkanlah sama dengan pencipta. Saya bawa contoh. Meja ni ada kaki tak? Ada kaki meja. Tapi sama dengan kaki yang pembuat meja. Tak sama walaupun bahasanya sama. Tapi ada orang dia berhujah. Allah ada muka, manusia pun ada muka. Cuma muka Allah tak sama dengan muka manusia. Tapi ada muka tak? Ada muka. Mana boleh cakap gitu? Walaupun ada, Allah sebut dalam Quran. Sebab tu kita kena belajar betul-betul. Tapi dia kiyah begitu. Kiyah begitu tak boleh. Dia tak sama. Dan bukan. Ya, walaupun bahasanya mungkin kita kata boleh, tapi hakikatnya tak. Sebab tu tak payah cakap lah. Kaki saya sama dengan kaki meja. Cuma lain sikit aja. Sama tapi tak serupa. Tak payahlah kaki meja. Kaki meja ni ada kaki ada. Ada bahagian paha. Ada bahagian betis. Ada bahagian kaki. Ada bahagian jari. Cuba tengok meja tu. Tak payah tengoklah. Ya memang orang dah tahu dah kaki mejanya itu. Lagipun kaki meja daripada kayu kan. Jadi sebenarnya bagi nama lain lah. Tak payah bagi nama kaki lah. Kaki sebenarnya bukan itu. Jadi jangan sampai kita kata sama tapi tak serupa. Allah langsung tak sama dengan makhluk. Makhluk langsung tak sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ni kan duk baca selalu kan dalam solat kan. Supaya cepat sikit habis. Solat. Saya cakap saya ya. Saya kalau saya solat seorang, kalau tak jadi imam, mesti saya baca qul huwallahu ahad. Saya baca berapa kali? 3 kali. 1 rakaat. Supaya apa? Dapat khatam Quran. Ada ustaz dia marah. Dah lah duk cakap macam tu kepada masyarakat. Lah kan Nabi bagi tahu kelebihan surah Al-Ikhlas itu 1/3 Quran. Baca Fatihah sekali, baca dia 3 kali seumpama khatam Quran. Nak tunggu khatam yang tu bulan depan tak khatam-khatam lagi. Khatamlah dulu yang ni. Kita kan orang awam macam kita ni kan. Tapi jangan lupalah khatam daripada awal Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Yang kita sibuk dengan tu pula. Tapi paling-paling kurang. Baik, sekarang ada tahu tak berita yang terbaru ni? Dalam sejarah umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pernah khatam Quran dalam solat 1 rakaat. Satu-satunya sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman bin Affan, menantu Nabi itu. 1 rakaat 30 juzuk. Tapi sekarang baru ni wallahu alam dah, terbaru ada seorang pemuda Syria. Umur dia belasan tak silapnya. Saya pun nak kena cek balik. Tapi muda sangat. Dia 1 rakaat dia khatam Quran, dia baca 7 jam berdiri. Itu rezeki yang Allah bagi pada dia. Kita bila nak? Bila? Kita ni 2 rakaat. 1 rakaat 15 juzuk, 2 rakaat 15 juzuk. Pernah? Tak pernah? Yang tu yang kita cakap tadi. Tak pernah lah. Habis bila pun sekali je. Sekali pun tak pernah. Sekali seumur hidup tak pernah juga. Pernah. Qul huwallahu ahad. Itu je lah. Maknanya tahap kita. Buat aja dulu. Tapi jangan lupa berusaha. Puan-puan, saya pun ada cita-cita untuk diri saya dan kita pun bercita-cita. Paling-paling kurang sepanjang umur kita ni, kita khatam Quran dalam solat sekali. Berapa lama? Ambil lah berapa lama. Setahun lah. 6 bulan lah. Solat sunat. Solat sunat duha, solat sunat witir tengah malam. Kita macam kita ni kan dah tak larat nak berdiri 20 minit pun tak larat nak berdiri. Kita letak kerusi lah. Kita letak rehal tinggi lah. Beli rehal tinggi ataupun meja lah yang ada kat rumah ni. Kemudian kita letak Quran yang besar tu, bacalah. 1 muka, 2 muka satu hari, besok sambung lagi. Sampailah kalau setahun lah. Tapi dalam sepanjang umur kita sekali khatam Quran dalam solat. Okey ya? Sambung je lah. Besok sunat lagi 2 rakaat duha, baca lagi. Besok sambung lagi. Sama satu lah, sambung lah. Kita kata ni kan Quran. Hari ni dapat baca berapa?
Satu rakaat dapat satu muka. Rakaat kedua dapat satu muka. Okey, tandalah kat situ. Duha besok pula sambung lagi. Macam tu lah. Ya. Bukan kata, dah, semacam kita cerita tadilah. Orang ni, ada hamba-hamba Allah, satu rakaat 30 juzuk. La haula wala quwata illa billah. Macam mana ni kita ni? Ada orang dua rakaat 30 juzuk. Ada orang khatam Quran satu malam tu, dia sembahyang berapa rakaat satu malam. Satu malam tu dia khatam Quran. Dalam solat. Kita di luar solat pun terhege-hege. Kita sama lah saya pun. Sebab tu tolong ambil masa, ya Allah tolong rezekikan pada kami sebelum kami meninggal, ya Allah. Kami dapat khatam Quran dalam solat. Solat sunat lah. Ya, solat wajib ni kan, kadang-kadang kita nak kena fokus juga supaya sempurna. Kalau solat sunat ni kadang-kadang kita, yalah penat kita duduk. Solat sunat kan boleh duduk. Kalau okey, kita berdiri balik. Kerana masa Quran, masa baca berdiri tu, lain pahala dia dengan duduk. Dia jadi separuh. Kalau berdiri, satu huruf 10. Duduk, satu huruf jadi 5. Itu dalam kitab-kitab disebut. Tapi kalau berdiri, masa baca Quran tu, dalam solat, satu huruf 100. Pahala, satu huruf. Disebut dalam kitab An-Nasaih Diniyah wal Wasayah Al-Imaniyah. Imam Habib Abdullah Haddad. Okey, itu sedikit saya sentuh lah. Tu, Alhamdulillah. Tapi kat Malaysia ada tak? Ada. 30 hari. 30 hari okey. Ni kita ni pula pergi cari imam yang paling pendek. Itu yang masalah kita, termasuk saya. Tapi kalau lah di Malaysia ni ada tempat-tempat tertentu, pulun lah. Baik, puan-puan letak kursi je. Imam baca tak apa, dia imam muda lagi kan. Dia muda, dia tahfiz Quran, dia baca lancar. Kita berdiri. Panjang lah. Duduklah. Duduklah. Pastinya ikut aja. Tak boleh duduk atas kursi, duduk bawah. Kan solat sunat. Ya pastinya kita pernah. Ya kalau harap kita sendiri nak baca, lambat juga puan-puan. Ya, surah Baqarah lajulah. Surah tengah-tengah tu. Saya cuba buat kadang-kadang, satu muka pun susah. Yang tengah-tengah tu. Jadi lambat. Rukuk aja dulu. Sebab penat kan. Lepas tu rehat sekejap. Bangun lagi 2 rakaat. Solat duha. Kita solat duha. Dalam tempoh duha tu kan panjang. Kita solat 2 rakaat. 1 rakaat dapat 1 muka. 1 rakaat lagi dapat 1 muka. Penat. Duduk. 5 minit. Dah bangun balik. Kalau nak terus duduk atas kursi, terus duduk atas kursi. Bagi salam, rehat dulu. Sambung balik. Biarlah sampai satu tempoh masa Allah rezekikan pada kita khatam Quran dalam solat. Ya. Yang tu kena gerakkan satu persatu. Contohlah kan, kita duduk gini. Ni, kita pun letak satu. Jangan terus bergerak. Kemudian buka. Berhenti sekejap. Kemudian datang balik. Jangan 3 tau. 1, 2, 3. Tu boleh batal. Jadi kita kan dah belajar fiqh. Kita pegang dulu. Okey, berhenti 1. Letak sini pula. Okey, 2. Kemudian tarik balik tangan kita kat sini. Okey, 3. Betul? Bacalah. Teruslah baca. Baik, okey, seterusnya lah. Semua saya nak bagi tahunya bahawa bila mana kita belajar tauhid, ada 4 perkara. Yang pertama tentang ketuhanan, yang kedua tentang kenabian, yang ketiga tentang perkara-perkara gaib, ghaibiyat atau sam'iyat, yang keempatnya tentang makhlukat. Tapi dalam buku kita ni dia hanya tulis 3. Tapi saya tambah dalam kitab-kitab lain belajar tentang makhluk. Kenapa belajar tentang makhluk? Supaya orang tidak tersalah faham tentang Allah, yang menyamakan makhluk dengan Allah. Dia kata apa? Allah memang tak sama dengan makhluk sebab dia Tuhan. Tapi ada makhluk yang sama dengan Allah. Apa dia? Makhluk yang sama dengan Allah. Kadang-kadang dia kata manusia lah. Manusia kan ada muka. Allah kan ada muka. Manusia ada tangan. Allah ada tangan. Manusia ada kaki. Allah ada kaki. Manusia mendengar. Allah pun mendengar. Habis apa beza manusia dengan Allah? Sudah. Sesat. Ada. Kalau tidak tak mengaku Tuhan lah. Kan? Ayah Pin tu. Mengaku Tuhan. Ada pengikut? Ada. Yang ni yang kita risau. Kalau mengaku Nabi, boleh tahan lagi ke? Ya ke? Boleh tahan. Pun tak boleh dah.
Mengaku Tuhan. Tapi ada pengikut. Yang kita peliknya ada pengikut. Yang pelik lagi siapa yang ikut dia? Ustaz. Ustaz tu ustaz mana? Ustaz saya. Bila mana Ayah Pin kena tangkap, kemudian keluar paper, kita baca lah. Oh, pengikut kanan dia, pengikut kiri dia, pengikut ni. Kan orang kanan tu kan. Tengok-tengok Ustaz Ya. Ustaz Ya? Ustaz Yahya. Dia mengajar saya tauhid di sekolah Ma'had Muhammadi Lilbanin, Pengkalan Cepa, Kota Baru. Masa tu kami tingkatan 3 rasanya dia mengajar. Termasuk isteri dia ustazah mengajar fiqh. Kami ngaji dengan ustazah tu. Kalau kalau kawan-kawan saya yang mengaji di Ma'had Muhammadi tu tahun 1987 lah kami masuk tahun sampai 95, 96. Dia salah seorang. Dua-dua ni mengaji Al-Azhar. Ikut Ayah Pin, bertuhankan Ayah Pin. Macam mana agak-agak? Wallahu alam. Tapi yang peliknya yang ustaz tu mengajar kami tauhid. Tapi kita pun pelik dia mengajar tauhid. Apa pelik ustaz ni mengajar tauhid ni? Bukan tauhid dah dia mengajar. Pelik. Isteri dia pelik juga. Dia kata aurat-aurat bukan ni. Dia mengajar fiqh. Tingkatan 2 masa tu kami ingat. Kamu semua dah salah faham tentang aurat. Aurat ni bukan ni. Yang ni tak payah tutup ni. Ni tak payah tutup ni. Lengan apa ni? Aurat tu duduk dalam tu. Urat-urat dalam tu. Betul, saya cerita ni bukan buat lawak. Yalah, tapi lawak lah cerita dia jadinya. Subhanallah. Kawan-kawan saya tahu semua. Masa tu tingkatan 3, saya masih ingat lagi terbayang. Tingkat 2, kami duduk tingkatan 2. Kalau tingkatan 3, duduk kelas bawah tu. Terbayang lagi. Sampai sekarang terbayang. Kenapa? Sebab pelik. Lepas tu kadang-kadang benda pelik ni teringat pula dah. Yang belajar yang betul-betul tu tak ingat. Okeylah, selesai di situ insya-Allah. Muka surat 26. Fasal kedua. Ni kita baru masuk. Baru masuk perbahasan. Konsep asas-asas bab ketuhanan dalam akidah Islam. Tapi buku ni, daripada 4 perkara ni, kita belajar yang detailnya 1. Yang 3 lagi tadi, yang kita sebut tadi, itu tidak detail sangat. Baik, konsep asas dalam bab ketuhanan dalam akidah Islam. Konsep asas, Dr. Suh Al-Qaradawi, boleh juga Al-Qardawi, ada menyebut dalam buku beliau berjudul Fusulun fil Aqidah. Fasal-fasal dalam akidah, itu fusulun. Beliau mengatakan sesungguhnya Islam ialah akidah dan amal. Islam ni ada 2 perkara yang utama. Pertama berkait dengan akidah, pegangan-pegangan kepercayaan yang benar, dan amal. Amal-amal yang soleh yang berasaskan akidah. Itu Islam. Dia bukan kepercayaan semata-mata. Kemudian tak amal apa-apa. Kata percaya pada Allah tapi tak solat. Ini bukan percaya ni. Habis apa? Wallahualam, kita pun tak tahu apa benda. Kata percaya tapi berjudi. Percaya tak Allah tu haramkan judi? Percaya tak Allah tu haramkan riba? Percaya tak Allah tu haramkan menipu? Ya, percaya. Habis yang menipu tu? Hari-hari menipu contohnya. Contohnya lah. Pagi menipu, petang menipu. Kawan-kawannya tunggu dulu tengah hari sikit kan. Ni pagi pun dah menipu. Contoh. Ya. Kata percaya pada Allah, ini tak tahulah kepercayaan yang benar atau tidak. Orang yang percaya pada Allah mesti bercakap benar. Orang percaya pada Allah mesti solat. Orang yang percaya pada Allah mesti tutup aurat macam puan-puan ni. Kenapa puan-puan tutup aurat? Sebab percaya pada Allah. Kerana Allah yang suruh. Dan percaya pada Quran. Apa makna percaya? Iman. Beriman pada Quran, sebab tu tutup. Habis yang kata beriman pada Quran tapi tak tutup aurat, redah. Apa? Bukan redah pula. Apa? Mendedah. Mendedah aurat merata tu. Dia kata apa? Ustaz, jangan nilai saya pada zahir. Saya memang macam ni zahir, tapi hati beriman. Ya ke? Wallahu a'lam. Okeylah, bolehlah. Tapi iman yang tak sempurna. Nak tak sempurna. Makan pun nak sempurna. Apa? Tidur nak sempurna. Betul ya? Tidur dengan tilamnya, dengan bantalnya, dengan selimutnya. Tilam bukan tilam biasa, dreamland, supaya bermimpi. Kan? Nak sempurna. Makan nak sempurna. Tak ada apa?
Tak ada sambal belacan tak boleh, tak sempurna. Tiba-tiba iman biasa-biasa macam tu. Mana boleh? Maknanya kita lebih pentingkan makan dan minum dan tidur daripada keimanan yang sempurna kepada Allah. Okeylah, setakat dulu. Nanti jadi ceramah pula kita nak baca kitab. Baik, akidah itu perkara pokok. Dan amal itu cabang daripada akidah tersebut. Setiap pokok ada apa? Dahan, ada batang, ada dahan, ada ranting. Tiba-tiba pokok tu dahan pun tak ada, ranting pun tak ada. Tu pokok apa? Pokok matilah. Pokok tu, pokok apa? Pokok mangga. Pokok mangga apa? Dahan tak ada, ranting tak ada. Lagilah daun tak ada. Samalah orang yang katanya beriman pada Allah tapi tak beramal. Ni orang apa ni? Orang yang sudah mati kehidupan dia. Tak ada apa. Hidup ni kan kena beramal. Apa makna beramal? Bekerja. Amal tu bahasa Arab. Bahasa kita bekerja. Apa kerja kita? Kerja kita banyak. Salah satunya beribadah. Bermuamalah. Macam kita kata ada muamalah, itu kerja. Ada ibadah, ada ibadah. Ada apa lagi? Ada bermasyarakat, hidup bermasyarakat. Hidup bernegeri, hidup bernegara. Itu kan kerja-kerja yang kita kena laksanakan. Nama bahasa Arabnya amal. Amal tu mesti apa? Mesti soleh. Amal soleh. Nah, macam mana nak tahu amal tu soleh? Akidahnya benar. Kalau akidah tidak benar, bertuhankan kepada selain Allah, maka amal tu tak jadi soleh. Sebab tu kita tanya, orang non-Muslim tu ada tak dia buat kebajikan? Ada. Banyak dia buat kebajikan. Bahkan dia buat kebajikan lebih banyak pada kita. Bila mana berlaku gempa bumi, bencana alam kan, orang kafir datang tolong. Dia bagi macam-macam bantuan. Betul ya? Amal soleh tak? Kerana hidup ini ada akidah yang benar, ada amal yang soleh. Tapi kalau akidah benar, amalnya tak soleh. Saya beriman ustaz, cuma saya dedah aurat. Biarlah dulu kan. Nanti akhir-akhir saya taubatlah. Maka amal tu jadi amal maksiat. Walaupun akidahnya benar. Jadi kena dua. Akidah itu benar, amalnya amal soleh. Okey, selesai. Tanpa mana tadi ya? Dia buat ibarat begini. Ataupun akidah itu benih. Akidah ni diibarat benih. Sedangkan amal itu buahnya. Ada tak pokok yang tak ada benih tiba-tiba berbuah? Daripada mana benih dia? Tapi sekarang tolong ingat ya, sekarang subhanallah, Allah buka ilmu pertanian ni. Kita tak terfikir dulu nak tanam pokok, tunggu benih lah. Benih tu daripada mana? Daripada biji. Rupa-rupanya kita ni terlambat ilmu kita. Satu pokok tu boleh jadi benih. Okey ya? Pokok mangga, sekarang kalau nak cepat berbuah, pergi rumah kawan, tengok pokok mangga dia, cantik. Buahnya besar. Kalau berbuah, bagi kat saya satu ya. Saya nak buat benih. Itu ketinggalan zaman. Masa pokok dia duduk berbuah tu, dahan mana? Kan banyak dahan kan, ranting tu kan. Lepas habis buah tu, datang, buka kulit dia sikit, letak tanah kat situ, ikat dengan plastik, tunggu sebulan, dia keluar akar kat situ. Ambil yang tu, potong, minta-minta dengan dia, potong, pergi tanam kat rumah dalam pasu, biar dia hidup balik. Ni tak sampai sebulan ke 2 bulan, dia berbuah. Baru tinggi ni. Sebab dahan tu dahan yang dah matang, dah berbuah. Ya? Tak kira lah nama Tut ke, nama apa ke. Jadi, yang pentingnya, maknanya, apa? Benih tu. Okeylah insyaAllah ya. Saja nak cerita pasal pokok. Kalau nak cepat berbuah, ni, tapi ada orang, ya ke? Betul ke? Mana dalil? Yang tak nak buat, sudah. Sebab kita orang dah buat. Ada seorang makcik tu, ustaz, saya tanam pokok mangga. Pokok mangga tu suami saya sayang. Dia ambil, orang bagi buah besar. 1 biji 1 kilo. Tapi tak berbuah-buah. Masa tu saya mengajar dia berkaitan dengan Quran. Saya pun selambur masa tu. Sebab tu teringat almarhum Tok Harudin ni, dia kata, Quran ni, apa fadilat dia? Tengok makna tu lah. Itulah secara umumnya fadilat Al-Quran. Kelebihan ayat-ayat Quran. Tengok makna dia. Pasal apa makna tu? Pasal cantik. Baca ayat tu, insyaAllah jadi cantik. Cantik tu banyak. Ada cantik akhlaknya, ada cantik rupanya. Okey, selesai. Jadi saya pun cakap, selambur pada makcik. Kata, saya panggil akak lah. Akak bagi tahu pada suami tu,
Baca surah Al-Baqarah ayat 21 tak silapnya. Cuba cek balik. 20 ke 22? 21, 22. Ayat 21. Bunyinya, uh, ayat pertama tu saya ingat daripada awal. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allazi, ayat tu, ayat bawah tu. Satu ayat tu saja. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa binaa wa ja'ala was samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a. Dan Allah Taala dia turunkan hujan daripada langit. Wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Lalu dia keluarkan buah-buah, ya, sebagai rezeki pada kamu. Saya pun cakap lah kat akak tu. Saya kata akak, bagi tahu kat suami, baca Fatihah sekali, selawat 3 kali. Itu kaedah amalan yang saya belajar dengan almarhum Tok Garudin lah. Ya. Sebab tu kadang-kadang live macam ni, ada orang dia petikai, ya ke, ya ke? Ya, tak payah. Ya. Jadi, akak tu balik bagi tahu kat suami dia, baca Fatihah sekali, selawat 3 kali. Bacanya macam mana? Ambil air ni, buh dalam air. Dengan niat, ya, dengan berkat, dengan izin Allah. Bukan dengan sebab kita baca. Ya, maka pergi siram dia. Siram. Duduk seminggu ke 2 minggu. Lepas tu dia pun datang jumpa saya. Dia kata, Alhamdulillah Ustaz, suami saya dah buat, dah berbunga dah, kata dia. Tapi ayat tu dia tak cakap bunga, dia cakap buah terus. Kan, hujan turun daripada langit, kemudian fa'akhraja bihi. Allah keluarkan dengan sebab hujan tu, ya, dan izin Allah, minas samarat, buah-buah. Tapi kalau puan-puan baca, sirap pokok tu, kemudian keluar buah, memang wali lah. Kan? Tapi tu dia bahasa ringkasan. Siram dulu. Kemudian pokok tu dah rasa segar. Kemudian dia akan keluar bunga. Daripada bunga tu baru dia keluar buah. Jangan tanya, Ustaz, tak keluar pun buah ni. Tunggu bunga dulu. Jadi alhamdulillah keluar bunga. Kemudian lepas pada tu, dekat sebulan jugalah. Ya, kelas saya kemudiannya, dia datang, dia bawa buah yang dah besar. Ni Ustaz, buah pertama suami suruh bagi kat Ustaz. Subhanallah. Itulah. Ya. Apa nak ceritanya pasal buah aja tu, benih. Tapi kita ni duk sibuk buah durian, buah rambutan, buah mangga. Rupa-rupanya Islam itu diibaratkan akidah dengan amal. Akidah tu benih, sedangkan amal itu buahnya. Itulah, ya. Tapi macam mana nak berbuah kalau tak ada benih? Mesti ada benih. Kemudian ada benih, ada pokok, ada pokok. Subur pokok tu keluar bunga, ada buah. Samalah kita dengan Islam. Ya, akidah tu mesti. Kalau akidah tu dah rosak, tak payahlah nak tunggu buah. Ya, amal-amal itu pun akan rosak. Okey, selesai. Tanpa akidah yang disebut oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai iman. Nanti kalau orang tanya kita balik, saya baca Quran Ustaz, saya tak jumpa perkataan akidah. Macam mana? Tak jumpa perkataan akidah. Maka akidah yang disebut dalam Quran ialah iman. Apa makna akidah? Pegangan, kepercayaan. Apakah makna kepercayaan? Iman kepada Allah. Maka dipegang keimanan kita kepada Allah. Maka amalan seseorang tidak akan diterima. Tanpa akidah, amalan seseorang tidak akan diterima. Ya? Tanpa pegangan keimanan yang sah, banyak amal tara mana pun Allah tak terima. Baik. Buat apa Allah nak terima? Dia sendiri tak percaya pada Allah. Akidah yang benar ialah akidah yang beriman kepada Allah. Allah pun dia tak percaya, kemudian dia buat baik. Kemudian dia nak ganjaran pahala daripada yang buat baik. Siapa yang bagi pahala? Kita buat baik, akan dapat pahala. Yang bagi pahala tu siapa? Allah. Habis kalau dia dah tak percaya pada Allah, kemudian dia buat amal yang baik, kemudian nak ganjaran, siapa nak bagi? Allah pun dia tak percaya. Maka tak ada apa. Amalan tu tak ada apa. Sebab tu orang kafir, dia buat apa-apa pun, ikhlas buatlah, dia nak buat tak ada masalah. Tapi dia nak dapat ganjaran akhirat. Nak dapat ganjaran daripada siapa? Daripada Allah. Allah pun dia tak percaya. Macam mana? Itu selesailah, tak perlu kita bincang panjang dah. Ya? Tak adil lah. Nak adil macam mana? You pun tak percaya pada Tuhan. Kemudian you menuntut keadilan Tuhan. Betul ya? Tuhan tak adil. Tuhan tak adil. Dia pada Tuhan pun dia tak percaya. Kemudian dia nak minta keadilan Tuhan. Satu. Yang kedua, dia percaya pada Tuhan, tapi dia tak buat amal. Kemudian balik akhirat nak suruh Tuhan masukkan dia dalam syurga. Masuk di syurga macam mana? Amal pun dia tak buat. Apa mana tak buat amal? Tak taat pada Allah. Tak cukup. Tak ikut perintah Allah. Dah percaya pada Allah, ikutlah Allah.
Sebab tu kadang-kadang kita tanya, orang ni kalau kita percaya, kita boleh ikut kata-kata dia kan? Betul ya? Saya ikut dia. Kenapa you ikut dia? Sebab saya percaya pada dia. Tu baru betul. Ni percaya pada Allah, tiba-tiba tak ikut Allah. Ini percaya ke tak ni? Ke bohong ni? Betul? Bohong aja dah cakap. Saya berbohong percaya pada Allah. Cakap macam tu. Tak nak? Bukan tanya puan-puan ni. Tanya yang dalam live ke, dalam mana-mana. You kata you percaya pada Allah, tiba-tiba Allah kata, you tak nak ikut, you tak percaya. Contoh, kalau kita tanya, Tuan percaya tak pada saya? Percaya? Okey, Tuan lalu jalan ni, insya-Allah selamat. Tak mahulah. Lah, tadi kata percaya. Kemudian nak selamat. Jalan ni lah selamat. Tak mahulah. Boleh faham kiasan saya tu, analogi tu? Percaya tak pada Allah? Percaya. Ikut jalan ni. Jalan apa? Jalan Islam. Islam tu kan jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Ikut jalan ni. Tak mahulah. Lah, tadi kata percaya pada Allah, kemudian Allah kata ikut jalan ni untuk selamat, tak nak ikut. Jalan Islam. Ya, jalan Islam. Apa jalan Islam? Tutup aurat. Jangan berjudi. Jangan riba. Jangan buat maksiat. Jangan tipu orang. Tak mahulah, nak menipu jugalah. Tak mahulah, nak dedah jugalah aurat tu. Dah lah dia dedah aurat, dia buat live pula supaya satu dunia tengok aurat dia. Dalam masa yang sama, dia kata dia beriman pada Allah. Ini apa ni? Apa ni? Maknanya dia berbohong. Bohong tu ciri-ciri siapa? Sudah. Bohong tu ciri-ciri munafik. Munafik itu sama dengan apa? Sama dengan kafir. Sebab apa? Cuba baca ayat Quran akhirat nanti. Orang kafir duduk dengan siapa? Rakan regu dia. Rakan teman dia dalam neraka. Orang munafik dengan orang kafir. Wal-iyazubillah. Bukan kita tuduh ya. Jangan cakap, Ustaz kenapa tuduh kami? Bukan, kita cerita. Kita tanya soalan. Percaya tak pada Allah? Percaya. Allah kata ni lah. Kalau percaya pada Allah, ni lah jalan yang selamat. Selamat ke mana? Ke syurga. Tak nak ikut? Kalau tak nak ikut, maknanya percayalah. Kalau percaya, mesti kita ikut. Macam kita cakap tadi lah, Tuan, saya nak balik ke mana? USG 3 ke apa? Jalan ke mana ya? Ikut sini. Tak mahulah. Tadi kata nak balik ke USG 3. Nak ikut sini lah. Boleh, ini yang ke-20. Ada ke USG 20? Ada? Pergi sini lah. Tak, saya nak pergi ke 3. 3 sini lah. Percaya tak? Percaya. Sinilah. Contoh ni, contohnya saya tak tahu ke mana ni. Samalah kita dengan Allah. Bolehlah ya. Bendanya simple sangat, tapi kenapa yang payah faham sangat ni? Ke memang sengaja tak nak faham? Ke memang sengaja cari pasal dengan Tuhan? Kalau tanya soalan-soalan tu, barulah rasa nak marah kat orang pula. Mana ada saya cari pasal dengan Tuhan? Kalau tak cari pasal dengan Tuhan, Tuhan kata tutup aurat, kenapa yang payah sangat nak tutup ni? Orang lain mudah aja tutup. Belum dapat hidayah. Dah bagi tahu ni tak hidayah lagi ke? Ke nak tunjuk Mansur pula? Tak ada. Minta maaf. Apa makna hidayah? Petunjuk. Apa makna Mansur? Ditolong. Ke nak ditolong? Mansur tu kan yang ditolong. Nasir tu yang menolong. Sebab tu kalau nak bagi nama anak, bagi nama Nasir. Dia suka tolong orang. Kalau Mansur, suka ditolong oleh orang. Cakap dulu. Boleh ya? Apa Mansur tu nak ditolong ke? Dah bagi hidayah, tak nak juga. Mari kita tolonglah. Okey, selesai. Lama dah kita kat sini. Okey, baca ayat Quran. Lama ni, muka surat 26 ni, tak beranjak ni. Nanti rugi masa pula. Ya. Allah, subhanallah. Ya. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Allah bagi sentiasa. Allah sentiasa letak kita dalam hidayah Allah. Dalam petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ni tanpa hidayah Allah, tanpa petunjuk Allah, tak ke mana kita. Itulah ya. Baik, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallazina, dan orang-orang kafaru yang telah kafir. A'maluhum, amalan-amalan mereka, kasarabin, adalah laksana fatamorgana. Biqi'atin, di tanah yang datar. Yahsabuhu zam'anu ma'a, yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga.
hatta iza ja'ahu, tetapi apabila didatangnya kepada air tersebut, lam yajidhu syai'a, dia tidak mendapati sesuatu apa pun. Surah An-Nur ayat 39 ni gambaran Allah menceritakan tentang amalan orang kafir. Orang-orang yang kafir pada Allah ni, tak percaya pada Allah, tak percaya pada akhirat, tak percaya pada Quran, tak percaya pada Nabi Muhammad. Mereka buat amal tak? Mereka ada amalan mereka sendiri. A'maluhum, amalan-amalan mereka. Mereka buat baik tak? Ada mereka buat baik. Mereka bagi hadiah. Ada mereka bagi hadiah. Apa lagi? Pernah dapat hadiah daripada orang non-Muslim. Dapat ampau kan? Dapat apa? Limau. Mana dia juga baik. Okey, dia buat baik. Tapi kebaikan itu bagaimana? Kasarabin biqi'ah, seumpama fata morgana di tanah yang datar. Fata morgana ni bahasa kita apa ya? Yang kita duduk atas jalan raya tu kan. Kita tengok masa panas tu, kita tengok macam ada air kat depan tu. Bahasa apa dalam bahasa Melayu? Fata morgana lah ya. Ya? Okey lah. Gitulah. Pergi-pergi ada tak air tu? Tak ada. Kita duduk dahaga. Depan tu ada air lah. Bekerja kita pergi tengok-tengok, tak ada. Itulah hakikat amalan orang kafir yang tidak beriman pada Allah. Dia rasa dia hebat, dia rasa dia buat baik, itu ini. Tak ada apa. Kenapa? Kerana yang menilai amal baik itu adalah Allah. Yang akan memberi ganjaran juga Allah. Kalau Allah dia tak percaya, siapa yang nak bagi? Bagilah ke tempat yang dia percaya tu. Sebab tu Allah marah, riak. Kenapa? Sebab kita buat ibadah nak tunjuk pada orang. Sebenarnya orang tu sendiri pun tak mampu nak membalas amalan dia sendiri. Hanya Allah yang mampu membalas. Tiba-tiba kita tunjuk. Kenapa kita tunjuk kat dia? Sebab tu akhirat nanti ada orang yang kena halau dengan Allah. Dia pergi jumpa Allah, Allah kata nak apa ni jumpa aku ni? Nak ganjaran wahai Allah. Oi, dulu kamu buat amalan untuk siapa? Kamu pergi cari pahala dengan dia. Ni kena halau. Kita ni kalau pergi kenduri, ya tengah lapar ni, tiba-tiba tuan rumah halau, apa rasa? Rasa hina lah. Rasa hina. Ya, kalau kita tahu macam ni, kita tengah lapar, tak nak makan, dia halau. Baik kita makan kat rumah kita. Tapi Allah ni, bila mana kita sampai depan Allah akhirat nanti, nak balik-balik. Mana ada boleh balik. Habis apa yang ada? Itulah yang ada. Kalau Allah halau hari itu, nak pergi mana? Tapi Allah ada sedia satu tempat. Boleh makan juga, tapi dalam neraka. Boleh minum juga, tapi air neraka. Api-api neraka. Waliyazubillah. Ya, kenapa kita buat sesuatu yang lain? Itu yang riak. Yang kafir langsung tak percaya. Yang riak tu dia masih percaya Allah. Yang riak ni, dia masih percaya Allah. Cuma kadang-kadang dia solat untuk Allah, kadang-kadang solat untuk orang. Bagaimana yang langsung tak percaya Allah? Inilah cerita dia. Okey, selesai ya. Muka surat 27. Baik, maka usul akidah. Apa makna usul? Asas atau dasar akidah. Dalam bab ketuhanan. Kita sekarang sedang bicara bab Tuhan. Tuhan ada beberapa perkara yang disebut ketuhanan. Ada sifat ketuhanan. Ada perkara berkait dengan ketuhanan. Yang pertama dia ada 3. Yang pertama ma'rifatullah. Mengenal Allah. Bila mana kita bicara tentang Tuhan dan tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka perkara pertama mesti mengenal Allah. Perkara kedua, mentauhidkan Allah. Perkara ketiga, menyucikan Allah. Ini 3 perkara dalam bab ketuhanan. Mengenal Allah, mentauhidkan Allah, menyucikan Allah. Yang ni kita akan belajar satu persatu. Okey ya? Asas pertama mengenal Allah. Iaitu mengenal sebagai Maha Pencipta. Macam mana mengenal Allah? Pertama, mengenal Allah itu Tuhan yang Maha Pencipta. Maha Pemberi nikmat. Dan Tuhan yang disembah. Yang mana seluruh kewujudan ini menunjukkan kepadanya, kepada Allah. Sama ada secara fitrah, kejadian asal diri kita sebagai manusia, ataupun akal. Ya, yang berwaras, yang berfikir dengan waras, mahupun tanda-tanda kejadian alam ini sendiri. Ya. Asas pertama mengenal Allah. Mengenal dari sudut mana? Allah Tuhan yang Maha Pencipta. Allah Tuhan yang Maha Pemberi rezeki. Allah itu Tuhan yang berhak disembah. Yang mana seluruh kewujudan alam ini, dengan langitnya, dengan buminya, dengan manusianya, dengan tumbuhannya, dengan alam semesta ini, menunjukkan kepada Allah. Dialah pencipta. Boleh ya?
Dan petunjuk kepada Allah itu sama ada secara fitrah. Manusia ni secara fitrah, secara kejadian asal manusia ni, dia akan mengakui hidup ni ada Tuhan. Sebab tu orang kafir, walaupun tak percaya pada Tuhan, dia sembah Tuhan. Pelik ni kan. Dia kata dia tak percaya pada Tuhan, tapi yang dia sembah pula, dia kata dia sembah Tuhan. Tuhan mana pula? Kerana Tuhan itu hanya satu sahaja. Yang dia sembah tu, dia kata Tuhan pula. Itu bukan Tuhan, itu pokok. Itu batu. Tapi kenapa? Kerana hakikat kejadian manusia ni, walaupun dia tak nak menyembah Tuhan, dia juga ingin bertuhan. Maknanya Tuhan tu ada? Ada. Kerana fitrah manusia sekafir mana pun, akhir sekali mencari Tuhan untuk disembah. Cuma bila mana dah salah, sembahlah pokok tu. Sembahlah lembu tu. Ya, sembahlah monyet tu. Padahal dalam kamus-kamus, mana ada nama Tuhan? Itu monyet lah. Monkey lah. Ya. Yang you sembah tu bukan Tuhan lah, itu kau lah. Bahasa Arab namanya apa? Baqaratun. Bahasa Melayu namanya apa? Lembu. Tak, Tuhan. Maknanya you sebenarnya, you kena akui bahawa you sebenarnya ingin bertuhan. Dan Tuhan itu wujud. Boleh ya? Itu tanda habis masa ke apa tu? Dah adalah saja saya gurau. Okey. Okey, terusnya. Secara akal. Tadi secara fitrah. Secara akal, kita mengakui akal yang waras tak mungkin menafikan ada Tuhan. Sebab tak mungkin sesuatu yang ada dengan sendiri. Ni botol ni. Botol ni ada dengan sendiri daripada di sini. Ya ke? Ke ada yang letak? Mesti ada yang letak. Kalau ada dengan sendiri pun, mesti ada yang letak. Tapi kami tak letak, Ustaz. Kalau kita tak letak, mesti jin yang letak. Maknanya ada sesuatu yang letak kat sini. Baik. Satu. Yang keduanya, botol ni pula, yang letak kat sini ni, mesti ada yang mencipta botol tu. Ke botol jadi dengan sendiri? Tadi tak mungkin letak dengan sendiri. Kalau tak mungkin wujud dia dengan sendiri, mesti dia ni telah dicipta. Siapa yang mencipta dia? Mesti ada pencipta dia. Oh, kalau botol ni pun ada yang dicipta, takkan alam semesta ni tak ada yang mencipta. Akal. Oh, kalau macam tu ya, I akui, dia kata ada yang mencipta. Okey, kalau ada yang mencipta, siapa? Siapa? Atuk you. Ni saya akal. Yang minta maaf, kadang-kadang kasar sikit bunyi bahasa dia. Tapi akal. Oh, you kata tadi tak ada. Ke mana you kata ada? Kalau ada, siapa? Atuk you. Atuk I dah meninggal. Kalau atuk you dah meninggal, bumi ni siapa yang urus? Sebab setiap benda yang ada mesti diurus. Cakap aja lah. Allah. Akal yang waras mengatakan Allah. Apa lagi? Tanda-tanda kejadian alam ni. Itulah. Boleh ya? Kita berhujah. Faham dengan akal dan menghayati dengan hati. Itulah tauhid. Kerana tauhid itu di hati, bukan di akal. Okey. Okey. Dia kata perantaraan. Okey. Kalau you nak cari, ni kita hujah akal ya, akal. Boleh I tanya tak? Kita tanya dia. I bukan sembah ni. Dia kata, berhala. I sembah Allah. Sembah Tuhan. Cuma ni jadi perantaraan. Boleh tanya tak? Tapi I minta izin ya. Bukan I nak hina you. Dia kata boleh. You nak tak yang jadi perantara you dengan yang lain, yang pekak, yang buta, yang bisu, yang tak bergerak? Kita ni kalau nak hantar duta kan, kita sebuah negara, hantar duta di negara lain, itu perantara kita. You hantar yang pekak ke? You hantar yang tuli, yang buta. Dah lah buta, pekak, bisu. Habis nak jadi duta apa? Kalau antara negara pun kita tak hantar duta yang pekak, bisu dan buta, macam mana perantara kita dengan Tuhan? Kalau kita antara sebuah negara dengan negara lain, kita hantar duta tu manusia, kan? Betul kan? Takkan you hantar lembu sebagai duta? Ini akal ya, akal. Cuba you jawab.
Cuba akak tanya dia. Akak tanya dia. Tapi minta izin lah. I bukan hina Tuhan you tau. I bukan nak buruk. I nak tanya you. Kalau you boleh bagi jawapan pada I, okay, you teruskan. Sebab tu lakum dinukum waliyadin. I dengan agama I Islam, you dengan agama you, tapi you boleh jawab tak? Cuba you jawab. Maknanya ada sesuatu yang lain daripada ini. Baik you sembah yang lain tu. Kalau you kata ada benda lain kan, I puja. Memang puan-puan, sebenarnya benda ni mungkin kita tak tahu, tapi itulah hakikatnya. Syaitan ada kat situ. Sebab tu sampai dia percaya kepada seketul batu. Yang berperanan di sebalik batu tu syaitan. Iblis, penipu-penipu ni. Syaitan, iblis ni yang menyesatkan orang ni. Memang kadang-kadang kita tak logik juga. Kalau kita fikir memang tak logik, tapi mungkin bagi dia logik. Sebab di sebalik tu, kalau you kata macam tu, baik you campak je yang batu tu, you sembah yang ada tu. Sebab tu ada yang menyembah dewa. Ada yang menolak batu, dia jadikan dewa. Itu ada dewa hujan, dewa kaya, dewa miskin. Betul kan? Yang tu. Jadi sembah dewa. Kita cakap balik. Maknanya ada sesuatu yang lain lah. Buanglah jalan yang ni. Kita cerita yang ni. Ya, sebab dia kata perantara. Kalau macam tu buanglah. Buang batu-batu tu semua. Langsung kepada itu. Tak payah jadi perantara. Macam kita ibaratkan tadilah. Perantara mesti boleh bercakap. Sebab dia kita cakap kat dia, dia cakap kat Tuhan. Ni macam mana tak boleh bercakap ni bisu ni. Yang kedua, yang nak jadi orang tengah ni kena ada akal. Baru dia bercakap secara tu yang baik. Ni batu ni akal apa ni? Jadi you yang berakal. You letak sesuatu yang tidak berakal untuk menjadi wakil you. You ni waras ke tak? Perempuan kalau dia bagi ruang untuk berdebat, memang habis dia. Kalau dia bagi ruang untuk berhujah macam ni, bermuzakarah begini, memang habis dia. Kita tanya soalan-soalan mati, memang dia tak bagi. Macam itulah padri. Dia rasa dia hebat di Indonesia. Macam makcik je tanya soalan. Makcik kata, Tuan Padri, boleh makcik tanya? Boleh. Betul ke Tuan Padri kata Yesus tu Tuhan? Ya, betul. Kami percaya. Betul. Boleh makcik tanya? Dia kata boleh. Baik. Yang tadi yang saya kata tadi. Tuhan ni mesti dia datang awal lebih pada alam yang dicipta. Mana dulu Yesus dengan alam ni? Tenganga Padri tu nak jawab. Tenganga. Kalau dia kata alam ini datang dulu daripada Yesus, siapa yang cipta alam ni? Mesti Tuhan yang cipta. Habis kalau Tuhan yang cipta, Yesus tu Tuhan, ada berapa Tuhan? Ada dua. Kalau ada dua, Tuhan satu ke Tuhan dua yang berkuasa? Sebab Tuhan mesti berkuasa. Kalau ada dua, Tuhan satu ke Tuhan dua? Tenganga lagi. Kemudian Yesus ada wahyu tak? Okey, ada. Injil. Siapa yang bagi wahyu pada Yesus? Yesus tu kan Tuhan. Tuhan bagi Tuhan. Bukan apa dia bagi kat dia sendiri. Kemudian siapa yang ambil nyawa Tuhan? Ya jadi. Tenganga Padri tu. Katanya Yesus dah meninggal. Ya, meninggal. Tuhan pun meninggal. Okey. Siapa yang cabut nyawa dia? Habis kalau Yesus dah meninggal, yang takbir alam ni siapa? Tuhan pun. Jadi Yesus tu bukan Tuhan lah, sebab ada Tuhan. Jadi Tuhan yang cabut nyawa Yesus Tuhan tu lah. Itulah sebenar Tuhan. Nak jawab macam mana pula? Cakap ajalah dia adalah manusia yang diutus oleh Allah yang namanya Rasul. Tapi degil. Tak, kami tetap. Tetap macam mana? Jawab tak boleh. Jawab dah tak boleh. Orang ni, pertama dia kalah. Yang kedua, dia kena mengaku kalah. Itu baru betul. Ada orang, dia dah kalah, tapi tak nak mengaku kalah. Saya bukan kalah, cuma tak menang aja. Kalah lah, cakap lah. Haula wala quwata illa billah. Kami tak kalah, cuma belum menang. Kalah lah. Alah, 1-0 je pun. Kalah. Tu. Memang kami tak menang. Cuma bukan banyak pun. 1-0 main bola kan. Kalah. Cakap je lah. Akui je lah. Kalah kan.
Alah, tahun depan kita menang. Itu tahun depan. Sekarang kalah tak? Kalah. Ada orang memang degil lah. Kepala batu lah. Cakap aja lah, kalau kalah, kalah je lah. Kalau tak boleh jawab, tak boleh jawab. Kalau sesak, sesak je lah. Saya tak sesak, cuma tak betul. Sesak je lah. Okey ya? Ada soalan lain? Bagus juga akak keluarkan persoalan ni. Memang saya pun pernah tanya soalan tu. Cuma silap saya tak minta izin dengan dia. Boleh saya tanya soalan sikit lagi tak? Ha. Ada dulu sebelah rumah kakak saya. Cina. Dia sewa ada sewa sebelah rumah tu. Dia ni peliknya, ni saya dah cerita pada perempuan, cuma saya ulang lagi saya. Dia ni yang peliknya, dia suka dengar radio Aikim. Saya petang-petang duduk rumah kakak tu, saya dengar. Tapi orang Cina Kelantan, dia cakap Kelantan pekat. Jadi kita panggil Mek kat dia, Mek. Mek, panggil Mek kan. Tak tahulah istilah tu, saya pun ikut je lah. Saya kata, Mek, saya selalu suka dengar radio Aikim. Ya, saya suka. Tapi dengar tu pula, dengar, dia ustaz mengajar agama ni, dia suka dengar. Bukan dengan nasyid, bukan dengan itu. Lepas tu, ustaz yang mengajar bab agama pula, yang mengajar bab tauhid, bab Tuhan-Tuhan. Minta maaf, bab Tuhan. Mana bab Tuhan salah tu ya. Bab Tuhan, bab Allah. Dia suka dengar. Jadi saya kata, yang Mek dia sembah tu apa? Tu saya tanya dia. Dia kata, tak ada. Saya bukan sembah ini ya. Saya sembah Tuhan Allah. Habis yang ni, ini sebagai perantara macam kat tu lah. Oh, macam tu ya, saya kata. Oh, macam tu ya. Kita tak naklah debat dengan jiran kan. Takut tak selesa dia apa semua. Semua okey lah. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau kita tanya, minta izin boleh tak? Boleh. Boleh tak saya tanya beberapa soalan yang lain? Lah dia kata boleh. Tapi jangan terasa tau. Kena lembut lah, kita kena lembut. Ya, sebab Islam ni kan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Dah itu pilihan dia. Itulah. Sebab tu jangan kata Allah tak adil. Sebab kita yang pilih. Ada orang ni, memang dia pilih nak masuk neraka. Allah bagi dah. Allah kan pemurah. Nak masuk syurga ke nak masuk neraka? Nak masuk syurga. Tapi mengumpat. Tak solat. Dadah aurat. Menipu. Apa lagi? Minum arak. Nak masuk syurga? Nak masuk. Itu bukan nak masuk syurga. Itu sudah buat pilihan secara bukti dengan tingkah laku nak masuk satu tempat yang lain. Allah bagilah. Sama juga dia dah pilih agama itu. Itu biarlah. Kalau kita boleh berdakwah, boleh bermuzakarah dengan baik, okey silakan. Kalau dia tak nak buka ruang, okey saya tak nak berdebat, tak ada masa saya. Okey, you lakum dinukum waliyadin. Tapi saya tak minta izin pada masa tu. Ya. Tapi kalau minta izin, berhujah, itulah soalan yang kita tanya. Buang je lah yang tu. Sebab dia kan tak boleh bercakap. Mana boleh orang tengah tak boleh bercakap? Kita hantar rombongan meminang kan? Ada 5 orang rombongan meminang. Seorang pun tak boleh bercakap. Nak language macam mana? Buta. Kalau tak boleh bercakap. Buta. Kemudian pekak pula. Ni 5 ni buta pekak bisu. Ya. Habis jadi apa? Rombongan meminang. Ini ni yang hantar ni memang pekak bisu juga ni. Mesti ni. Bukan minta maaf tuan ya. Bukan nak menghina orang pekak. Nak cakap, nak apa? Nak cakap yang tadi. Mungkin orang pekak lebih mulia pada kita. Bukan nak hina orang pekak, orang buta, orang bisu. Tak. Maksud saya, ada orang mengatakan wakilnya, perantaranya dengan Tuhan. Itu. Yang dahsyat lagi bukan orang, batu. Kalau orang kira lah, okey. Lagi boleh kan. Saya ada pak sepupu saya. Bukan. Dia pak saudara. Pak saudara. Bukan juga rasanya. Tak, saya nak cerita Tok saudara. Tok saudara. Tak apalah, biarkanlah yang tu. Dia ni bisu. Dia duduk dengan mak saya jaga dia. Ayah dia dah tinggal. Pak saudara mak saya, tok saudara saya lah kan. Pak saudara dia, mak saya jaga. Dia ni bagus. Kita kecil-kecil darjah 1, 2 gitu. Dia nak pergi pasar. Hari Minggu dia pergi pasar. Dia bisu. Tapi dia kata, saya kata, apa? Dia kata, nak pergi pasar. Kita fahamlah, hari Minggu dia pergi pasar. Dia pergi ini. Dia pun tanya, maknanya nak makan.
Nak makan? Dia pun makan ni. Ni. Apa ni? Apa? Ketam. Ketam. Ni. Maknanya dia walaupun dia tak boleh cakap, dia bisu, tapi dia tengok kita kata dia nak pergi pasar, nak makan, okey, nak makan ya. Dia tahu kita suka makan ketam kan? Macam ni. Maknanya orang walaupun pekak, walaupun bisu, dia boleh bagi isyarat. Boleh juga jadi perantara. Ini langsung tak boleh lah. Okeylah, selesailah, panjang pula bahas dia situ. Kita balik sini. Pukul berapa dah kita? 5 minit lagi kan? 5 minit lagi. Okey, baik. Allah tanya satu soalan dalam Al-Quran. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Apakah ada keraguan terhadap Allah? Dialah Tuhan yang mencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi. Surah Ibrahim ayat 10. Iaitu Allah menciptakan seluruh alam ini untuk dikenali oleh makhluk-makhluknya. Segala makhluk di alam ini menunjukkan kepada kewujudan, kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Ya, Allah. Baik. Allah tanya soalan, apakah pada Allah itu ada keraguan? Adakah kamu masih ragu-ragu dengan Allah? Dia sebagai Tuhan, pencipta, pentadbir, pemberi rezeki. Adakah masih ragu-ragu? Sedangkan yang cipta 7 petala langit ini, 7 mana? Dia. Ya. Tapi ada orang ni dia tak nak bertuhankan dengan Allah. Tuhan itu Allah. Sedangkan yang cipta 7 alam, 7 alam semesta ni adalah dia. Tiba-tiba dia pergi sembah Tuhan lain, yang dia kata Tuhan, sebenarnya Tuhan hanyalah Allah. Yang tu cipta apa? Yang dia sembah tu apa? Yang dicipta. Sedangkan dia yang dicipta. Maka kalau akal yang waras, mesti kamu menyembah pencipta. Kenapa kamu sembah benda yang kamu menciptanya? Iaitu benda tu dicipta. Sebab tu ciri-ciri Tuhan ataupun sesuatu, kita nak kata apa, takut saya kadang-kadang kena berhati-hati dan nampak takut salah guna bahasa. Tuhan, dia ada sifat ketuhanan. Mana boleh Tuhan tapi tak ada sifat ketuhanan? Apa sifat ketuhanan? Pencipta. Jadi kalau Tuhan tetapi dicipta, itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Maka makhluk itu tidak layak disembah kerana apa? Kerana dia memang tak layak disembah. Sebab dia bukan pencipta, dia yang dicipta. Kalau macam ni pun tak boleh nak fikir. Memang sesat lah. Itu benda yang kita kena. Sebab tu Allah tanya soalan, apakah pada Allah kamu ragu-ragu? Sedangkan dia yang mencipta 7 petala langit, dia yang mencipta 7 petala bumi. Okey, selesai. Ayat yang bawah tu lagi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Dialah Allah, Tuhan yang telah mencipta. Saya terjemah ikut ayat Quran tu ya. Yang bawah tu terjemahan dia. Kalau terjemahan, Allah lah yang mencipta 7 langit. Ya. Sab'a, 7 samawat, langit. Wa minal ardi, dan begitu juga Allah telah mencipta bumi seperti itu juga. Ada 7 mislahunna, ada 7 lapis bumi. Yatanazzalul amru bainahunna, perintah Allah berlaku padanya. Ya, Allah merintah bumi, Allah memerintah langit. Maknanya bumi dan langit di bawah pentadbiran, pengurusan, pemerintahan Allah. Ya. Kalau Allah nak apa? Nak turunkan hujan bila-bila masa. Allah nak buka bumi jadi gempa bumi, nak gegarkan bumi bila-bila masa. Kerana bumi ini di bawah perintah Allah. Lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah cerita ni semua ni, dia cipta 7 petala langit, dialah yang cipta 7 petala bumi, dia yang mengarah bumi dan langit ini supaya apa? Lita'lamu, supaya kamu tahu annallaha, bahawa sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir, berkuasa di atas segala sesuatu. Tolong tahu ya, siapa cipta langit, siapa cipta bumi? Allah. Siapa yang arah, yang memerintah langit dan bumi? Allah. Maka tolong tahu, dia berkuasa di atas segala-galanya. Ya, jangan buat degil. Sebab tu puan-puan, kadang-kadang minta maaf lah kita cakap. Orang perempuan ni, dia percaya tak pada Allah? Dia percaya. Habis yang tak nak tutup aurat tu kenapa? Degil. Ya, jangan jadikan menantu perempuan-perempuan yang degil. Dengan Tuhan pun dia degil, dengan anak perempuan dia nak taat. Bahkan dengan perempuan sebagai mak mentua dia nak ikut. Tak payah. Dengan Tuhan pun dia degil. Tapi ustaz, yang saya ni, dia tutup aurat ustaz tapi degil juga. Itu masalah.
Jangan tengok tutup aurat saja. Tengok solatnya, tengok puasanya, tengok tingkah lakunya, tengok akhlaknya. Kerana orang yang beriman dengan Allah, dia berakhlak dengan Allah. Dia berakhlak dengan Nabi, dia berakhlak dengan orang tua. Kalau dengan orang tua orang lain yang bukan mak dia pun dia berakhlak, takkan dengan mak dia, dengan mak mentua dia tak berakhlak. Barulah kita faham. Nabi kata, pilihlah yang beragama. Beragama tu maknanya yang beramal dengan agama. Bukan yang belajar agama. Bukan dengan ustazah. Kadang-kadang ustazah pun degil. Betul. Ustaz pun degil. Betul. Samalah saya pun. Betul. Lewat solat. Ada apa? Tak ada apa pun. Sembang aja pun. Kamu sanggup sembang. Orang azan. Kamu sanggup sembang dengan kawan kamu. Degilnya kamu ni. Ya? Macam mana nak cakap? Orang azan, kita duk sembang pasal pokok bunga. Allah bagi kita hidup, Allah bagi kita makan, Allah bagi kita berkelip, Allah bagi kita keluarga, Allah bagi kita anak, Allah bagi kita cucu, Allah bagi kita suami. Masa orang azan, kita duk sembang pasal pokok bunga. Tak malu ke kita? Umur dah 60 dah. Macam mana kita? Degil. Nakal. Patut anak kita nakal. Kita tu lebih nakal. Ni saya cakap kat saya, samalah saya pun. Kadang-kadang saya fikir, ya Allah, kenapalah anak aku jadi macam ni? Apa kadang-kadang saya minta maaf, saya suka. Saya dengan mak dulu, minta maaf, saya bukan nak puji saya ni. Dari satu sudut lah. Saya dengan mak ni, saya memang taat sungguh. Ya, mak cakap saya. Kadang-kadang mak, saya nak pergi main bola lah. Tak payah. Tak ada dah, tak tanya dah. Lah, kenapa tak payah pula? Bagilah. Tak ada. Mak kata tak. Saya tak cakap. Kalau silap kan? Silap. Pukul. Ya. Saya duduk situ, mak saya pukul. Saya tak akan pernah berganjak. Pukul je lah. Mak kata itu. Jadi menyebabkan kita, kalau merokok jauh sekali lah. Dengar radio pun mak tak bagi. Kadang-kadang saya curi-curi dengar. Macam mana dengar radio? Pergi buat tidur, ambil selimut, radio letak bawah telinga, tutup dengan itu, dengar. Okey ya? Takut kalau dapat tahu, habis. Tapi bila mana begitu, tahu, okey tahu. Macam mana? Pukul je lah, sebab dah salah dah. Okay, ya? Yang menyebabkan akhir sekali kita tak terfikir anak kita akan buat macam tu. Contoh. Jadi anak kita pun suka. Kita dulu dengar sikit je. 1 minit, 2 minit dengar lagu. Sekarang ni anak kita jadi minat lagu. Kita pun terkejut. Aku dulu dengar 1 minit, dia dengar 1 jam. Itu akibat langgar mak. Yang paling lagi, kita tak terfikir benda yang kita tak pernah buat. Menyebabkan kita tak terfikir anak kita boleh buat. Kan? Contoh, ini tak apa kan live ni saya cerita. Anak saya merokok. Kita tak pernah terfikir. Sebab kita tak pernah satu batang pun kita, ya Allah, aku buat apa ni, ya Allah. Maknanya ada benda yang kita buat dengan Allah, menyebabkan Allah uji kita punya anak. Tapi alhamdulillah dia dah berhenti dah. Saya lempang sebiji. Kata saya, rokok pun tak pernah pegang. Awak isap rokok je. Pam! Berhenti segera. Alhamdulillah berhenti. Tapi kadang-kadang kita tak pernah, ya Allah, aku tak pernah terfikir dia buat benda ni. Sebab aku tak pernah buat. Kenapa dia buat, ya Allah? Maka salah satu jawapan yang kita cari, ya Allah, kerana mungkin aku degil denganmu, ya Allah. Aku silap denganmu, ya Allah, menyebabkan anak aku buat sesuatu yang aku tak terfikir dia boleh buat. Saya cek tengok ni, tapi tak jumpa. Tiba-tiba pernah Allah nak tunjuk, jumpa. Ya. Tapi saya kata, lepas pada ni, hisap, setiap kali hisap, sebatang tu berapa kali hisap? 10 kali. Setiap hisap tu, saya tak reda, saya cakap kat dia. Ya, tak reda. Kalau saya tak tahu. Kalau saya tahu, tunggu. Kenapa? Bukan manusia yang normal hisap asap ni, saya kata. Hisap asap. Kalau kenyang bolehlah, tak payah makan 3 hari. Tu okey juga, tak habis beras.
Ni saya tak ada tolak ansur ni, saya kata. Saya tak ada tolak ansur. Hisap rokok keluarga saya, kalau saya cakap dia, kalau you hisap rokok, you dah besar, you cari duit sendiri, you hisap rokok, you jangan masuk dalam rumah. Tak tahu ni. Tak apalah, ni saya lah, saya tegas dengan anak saya. Sebab tu saya terfikir, ya Allah, kenapa jadi begini, ya Allah. Saya jadi terasa sikit, ya Allah, kenapa lah aku tak buat yang ni, ya Allah, aku tak buat. Tapi kenapa kena aku buat, ya Allah. Mungkin kita tu degil dengan Tuhan dalam bab-bab tertentu, maka Allah uji kita melalui anak kita. Sebab tu, ya Allah, tolong jaga diri aku, ya Allah, jangan aku degil lagi denganmu, ya Allah. Ya, malah baca Quran. WhatsApp baca Quran malas. Ni degil. Apa lagi? Lewat solat. Tuan tak pernah lewat makan. Makan tengah hari, ni makan makan kan ada makan pagi, sarapan. Tak apalah, lewat sikit lah sampai ke tengah hari. Itu makan tengah hari lah. Kemudian makan tengah hari, lewatkan sampai petang. Ada tak? Mana ada orang lewat-lewatkan begitu? Kecuali terpaksa. Oh, makan tak pernah lewat. Kerja tak pernah lewat, nak pangkat tu kan. Solat selalu lewat. Ni degil ni. Dengan bos tunjuk baik, dengan Tuhan tunjuk tak baik. Sama juga orang perempuan, kita kata orang perempuan kan. Orang perempuan kalau dekat pejabat, taat pada bos dia. Bos kata buat tu, okey. Ada apa lagi bos ya? Aku ambil tu. Okey, ada lagi bos. Tapi kalau suami cakap tolong ambil tu, alah abang, saya pun nak abang ambil sendirilah. Tengok. Tengok degil. Betul tak? Samalah kita dengan bos kita taat, dengan Allah kita degil. Ini puncanya kenapa anak kita degil dengan kita, tak dengar cakap. Lepas tu kita menangis. Anak saya degil dengan saya, Ustaz. Tengking-tengking saya. Dah kita kurang adab dengan Tuhan, anak kita kurang adab lah dengan kita. Lepas tu kita dah hati-hati, dah minta maaf lah, ya Allah. Maafkanlah aku, ya Allah, kalau aku silap. Maafkanlah aku kalau aku lupa, ya Allah. Maafkanlah aku kalau aku solat tak sempurna, ya Allah. Tolong kau jangan uji. Dia tuan-tuan, bukan apa. Ujian ni berat. Dengan siapa? Dengan isteri, dengan suami, dengan anak-anak. Ini paling berat. Orang lain nak cakap apa, cakap aje lah. Kita tak peduli. Tapi kalau anak kita cakap sesuatu pada kita, jangan. Kalau kawan kita kata bodoh kan, engkau ni bodoh lah. Okey lah. Tapi kalau anak kita cakap kita bodoh, terasa kita. Ada orang tu, Ustaz nak buat macam mana anak saya, Ustaz? Dia kata saya bodoh, Ustaz. Mama ni bodoh lah. Oh. Kalau anak saya cakap macam tu kat mak dia, tapi saya dah cakap pesan. Saya pesan banyak kali. Kalau tak nak muka menghadap dinding, jangan cakap apa-apa pada mak. Dia, ayah kena cakap macam tu. Kita tak buat pun, tapi cubalah. Dia orang dulu dia garang kan, orang dulu. Garang, tu yang kita jadi baik tu. Kita sekarang ni kita konon hari ni kita nak jadi ayah yang baik. Anak buat itu, okey baik. Anak buat okey baik. Akhir sekali dia lanyak kepala kita. Itulah ya, harap-harap gitulah. Saya nak cerita bukan apa. Kedegilan kita dengan Tuhan. Kadang-kadang itu yang kita kena tanggung. Tapi Allah sayang pada kita sebenarnya. Allah nak suruh kita balik pada Allah. Kita ni kalau Allah uji dengan suami, Allah uji dengan isteri, Allah uji dengan anak-anak, baru kita nak jumpa Allah. Betul ya? Baru kita menangis, ya Allah, apa jadi yang aku pun tak faham, ya Allah. Okey dah, setakat tu lah. Lebih masa pula dah. Tapi sebenarnya memang kena lebih sebab saya lewat tadi. Saya lewat lebih kurang 10 minit. Tinggal 5 minit lagi. Okey ke? Ke kira halal je? Jangan buat-buat, Allah tanya ni. Halal ya? Berhenti sinilah dulu ya. Kita akan tambah depan nanti. Kita ganti. Okay. Saya dah ni lah. Dah laju juga dah tadi. Tapi lewat juga ada tempat-tempat tertentu lah. Allah, moga-moga Allah ampunkan kita semuanya dan Allah bagi kita faham. InsyaAllah kita akan sambung balik muka surat 28. InsyaAllah ya, daripada perenggan yang tu. Tolong ingatkan saya. Baik, a'udzubillahi minasyaitanir